Benda tu bercakap dengan dia. Awak sunyi ke? Marilah saya teman awak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel. So, macam mana video minggu lepas SMJ episod 1? Ada okey kah? Kali ni adalah video SMJ episod 2 segmen Malam Jumaat. Aku masih lagi nak berkongsi tentang kisah hostel puaka di Mantin. Hostel yang sama, cerita yang berbeza. Jom kita saksikan. Okay guys, video kali ini dikongsikan oleh seorang gadis bernama Fatin. Fatin merupakan seorang student ataupun bekas student di college tempat aku study. Aku ada cerita aku saat aku study sana. So kalau korang nak tahu macam mana cerita aku, kisah aku diganggu, korang boleh tengok segmen Malam Jumaat minggu lepas, episod 1. Link aku letak kat description. Okay, so sekarang kita sambung kisah si Fatin. Fatin tinggal dekat sebuah blok di bahagian belakang hostelnya, and rumah dia di tingkat 2. So aku ceritakan sedikit struktur rumahnya. Rumahnya bila buka pintu, korang akan nampak satu balcony yang menghadap keluar. Kemudian di bahagian kiri korang akan nampak tandas, dan di sebelah kanan tandas korang akan nampak dapur. Di dapur tu terdapat satu pintu menghala ke koridor belakang dapur. Di koridor tu juga bersambung dengan tingkap bilik Fatin. Di dapur juga terdapat satu tingkap yang boleh nampak keluar. Dan satu lagi yang paling penting, di sebelah bloknya ataupun di sebelah bahagian dapurnya, di luar kawasan dapurnya, terdapat satu pokok usang yang besar dan tinggi. So aku harap korang faham macam mana struktur yang aku jelaskan tentang rumahnya. So sekarang kita move kepada cerita si Fatin. Cerita Fatin bermula saat housemate dia hendak pergi ke pasar malam. Biasa kalau korang pernah stay dekat Mantin ataupun pernah study dekat college tu, korang tahu yang pasar malam dia bermula pada hari Rabu. And biasanya kalau time pasar malam, hostel dia akan jadi sunyi, sangat sunyi. Sebab kebiasaannya majoriti student memang akan pergi ke pasar malam. Jadi satu hari ni bila housemate dia ajak lah, "Weh Tin, jom lah pergi pasar malam." So si Fatin macam tergerak hati untuk tidak pergi. Dan dia cakap, "Malas lah, aku nak stay rumah je kot, banyak benda yang aku nak study." Dan bila housemate dia dengar alasan Fatin, jadi housemate dia kata macam, "Tak apalah, kita bagi dia ruang." So diorang pun bergerak lah ke pasar malam. Kat pintu tutup, sempat bagi pesanan dekat Fatin, "Tin, jaga rumah elok-elok, okay, ciao." Pam. Di sinilah bermulanya kisah seram si Fatin. So Fatin pun tengah syok duduk kat ruang tamu, huha-huha seorang-seorang, mengangkang dekat ruang tamu, main phone santai-santai. Tiba-tiba Fatin terasa nak minum air. Fatin pun bangun pergi dapur minum air. Korang boleh bayangkan tak situasi tu? Dia bangun, dia pergi dapur, dia minum air. Boleh bayangkan tak? Tak boleh? Okey, jap aku tunjuk contoh. Dia pergi dapur, dia ambil cawan, dia minum air. Ui, sedap siap. Okey, sambung. So Fatin pun minum. Tiba-tiba dia terdengar satu bunyi dari arah koridor, macam ada bunyi jatuh. Jadi biasa manusia kalau terdengar something wrong je, dia akan tertoleh. Jadi Fatin pun tertoleh. Dia nampak satu susuk tubuh sedang merangkak laju melintasi pintu koridor. Korang boleh bayangkan tak situasi tu? Dah lah duduk rumah seorang, tiba-tiba nampak satu susuk tubuh tengah merangkak laju. Jadi Fatin pun memberanikan diri untuk melihat apa yang sebentar tadi lalu. Jadi dia pun slow pergi dekat pintu koridor. Boom! Tiba-tiba tak ada. So bila dia jengah tu, dia nampak pokok usang yang aku cakap tu. Pokok usang tu, dia just tengok macam okay lah, mungkin dia tak nak fikir panjang. Dia kata mungkin dia berimajinasi. Jadi dia pun ambil cawan yang dia minum tadi, dia pun basuh. Kau ingat tadi aku cakap apa? Dekat dapur dia ada satu tingkap boleh nampak keluar. Jadi dia pun basuh. Dia basuh, dia letak cawan, dia pun dongak. Yes, dia nampak gula-gula. Hantu gula-gula. Muka tak nampak, hitam gelap.
macam bekas terbakar. Tapi apa yang dia perasan, benda tu tengah memerhatikan dia sambil berdiri di hujung dahan pokok usang tu. So Fatin yang melihat face to face, bertentang mata dengan benda tu, Fatin tanpa fikir panjang dia terus berlari menuju ke bilik and terus menutup muka dia dengan bantal dan terus menangis ketakutan, terisak-isak. Contoh macam yang lebih menyeramkan, Fatin terdengar ada satu bunyi yang sama, seolah-olah mengejek dia menangis. Kemudian Fatin terdengar seolah-olah benda tu bercakap dengan dia. "Awak sunyi ke? Marilah saya teman awak." Tak lama lepas tu Fatin terdengar lagi ada satu suara ataupun bunyi yang korang pernah dengar tak? Bunyi anjing kepenatan. Contoh macam macam itulah yang Fatin dengar selepas bunyi orang mengajak dia tu. Jadi Fatin tak fikir panjang, dia terus macam dunia dia gelap and Fatin kemudiannya pingsan. Keesokan harinya Fatin pun sedar, dan Fatin sedar dia dapati dia berada di hospital. Dia dimasukkan ke hospital kerana demam panas. Dan bila dia sedar, dia tengok housemate dia dan dia pun ceritalah ke housemate dia apa yang terjadi dengan dia daripada A sampailah Z. So bila housemate dia dengar ceritanya si Fatin, housemate dia pun bincang sama housemate dan setuju untuk membawa seorang ahli perubatan untuk membersihkan rumahnya. So lepas je dibersihkan, ahli perubatan tu pun berkata yang bahawa memang ada dalam rumah tu benda tu mengacau yang telah pun dibersihkan. Kemudian ahli perubatan tu berkata yang benda tu dah lama dah stay dekat pokok usang sebelah rumah dia. Kemudian kes si Fatin ni pun tersebar luas dekat college tu. Aku tak tahulah sebab aku tak pernah dengar lagi kes tu. Mungkin sebelum ataupun selepas aku study, aku tak sure. And pokok tu telah pun ditebang. So selepas kejadian tu, Fatin pun mengambil keputusan untuk berhenti daripada study. Dan apa yang aku tahu, kenapa Fatin diganggu, kerana Fatin ni bila dia sedih ke, jiwa kosong ke, kacau ke, alone ke, dia akan pergi dekat koridor, duduk termenung sambil tengok pokok usang tu. So apa yang aku dapat, kalau kita sedih macam mana pun, tolong jangan bawa perasaan. So itu sajalah untuk SMJ episod 2 Hostel Puaka di Mantin part 2. Kemungkinan besar SMJ episod 3 masih lagi Hostel Puaka di Mantin part 3, sebab aku dapat banyak kisah tentang hostel yang sama, college yang sama, cerita yang berbeza. Wah, macam Trivago. So akhir kata daripada aku, sunyi tak bermaksud dia tiada. Hati-hati anda sedang diperhati. Assalamualaikum.